لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, di sambungan kita untuk malam ini ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan albir, berbuat kebajikan itu karena kamu memalingkan wajah kamu ke arah timur dan barat. Ini ayatnya ada kaitan dengan soal pertukaran kiblat sebelum ini. Soal berbuat kebajikan bukan diukur dari sudut menghadap wajah ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tetapi yang dikatakan kebajikan itu ialah kebajikan mana? Sesuatu yang dianggap baik, berbuat kebaikan, berbuat kebaktian. Itu yang pertama, sesiapa yang man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikah, beriman dengan para malaikat,
wal kitab, beriman juga dengan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan semua nabi-nabi, wa atal mala ala hubbih, dan dia memberikan harta yang dia cintai kepada dzawil qurba, kaum kerabatnya, mana sedekah. Sedekah juga diberikan kepada wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang bermusafir, orang yang berada di perjalanan, wasaili, orang yang meminta-minta dengan sebab mereka dalam kesusahan, wafir riqab, hamba yang dalam keadaan terikat dengan tuannya, wa aqamas salata, orang yang mendirikan salat, wa ataz zakata, menunaikan zakat, yakni zakat harta benda, wal mufuna bi ahdihim, yang menunaikan janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji. Orang yang jujur dalam perjanjian. Was-sabirina fil ba'sa, orang-orang yang sabar dalam kesempitan hidup, sama ada sakit, kehilangan duit, harta benda, wad-dharra, dalam penderitaan, wahinal ba's, dan ketika berlaku peperangan. Al-ba's maknanya al-harb. Ulaika alladzina sadaqu, itulah dia orang-orang yang benar, maksud benar-benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Walaupun ayat ini seayat ni, tapi ayat ini panjang. Ayat ini panjang dan mengandungi perkara-perkara yang sangat asas berhubungan dengan nilai-nilai adbir, kebaikan dalam agama. Sebab ahli kitab tak boleh terima soal pertukaran kiblat. Jadi ke peringkat awal, sebahagian kaum muslimin terasa berat oleh mereka pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Mekah. Tabiat manusia, sesuatu yang telah mereka lazimi, dia nak ubah tu payah. Dia lekat juga dengan satu benda, nak ubah tu payah. Maka Allah Ta'ala memberi suatu suatu perkara yang perlu manusia fikir. Nilai kebaikan sebenarnya bergantung kepada taat dan patuh mereka kepada Allah. Kepada soal al-inqiyadu, al-khudu' wal-istilam, wal-istislam, tunduk, patuh, ikut. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan kiblat ditukar ke Mekah, ikut je lah. Ikut je. Apabila disuruh untuk ikut. Kerana ayat ini ada kaitan dengan perintah sebelumnya, iaitu memerintahkan orang-orang mukmin menukar arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka sebahagian ahli kitab dan juga kaum muslimin rasa payah, rasa berhati. Jadi berdasarkan cerita tahwilul kiblat ni, kita faham tabiat manusia nak ubah ni payah. Kita perhatikan kita sendiri, bukan kita tahu benda kita buat adalah agama, tidak menepati kehendak agama. Mungkin sebahagiannya hanya berdasarkan kebiasaan, adat, resam. Tapi dalam keadaan bila respati, kemah keming, kejap, nak senjuh, nak cabut, nak pokok payung, sakit-sakit. Orang kata pokok, kata okey, pun tak cabut juga. Itu perangai manusia begitu. Padahal sebenarnya bila kita tahu benda tu tak kena, tidak tepat, tidak selari, maka pada masa itu juga kita kena terima sami'na wa ata'na. Lalu Allah Ta'ala jelaskan hikmah. Apakah hikmah rahsia di sebalik pertukaran kiblat itu? Sebenarnya untuk diuji, untuk dia mengetahui siapakah yang benar keimanannya. Lina namaman, untuk kami mengetahui siapa yang benar jujur keimanannya, untuk tahu siapa yang benar-benar taat kepada Allah, yang patuh terhadap semua perintahnya, yang sanggup menghadap ke mana sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan, yang ikut apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Jadi situ sebenarnya pertukaran kiblat ini suatu ikhtibar, suatu ibtila, ujian, nak test siapa yang benar-benar patuh, siapa yang benar-benar jujur ataupun taat dengan sepenuhnya. Sama seperti
mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada ahli kitab itu, sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah Ta'ala mencintai kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ayat ini ada kaitan dengan orang-orang Nasrani Kristian yang menyatakan mereka cintakan Allah, tapi mereka tak mahu ikut Rasulullah. Tapi mereka diuji, kalau betul mereka cintakan Allah, mereka mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kayu pengukur untuk mengetahui siapa yang benar-benar cintakan kepada Allah, maka dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu mendakwa dia cinta Rasul, tapi dia buat perkara yang bercanggah dengan ajaran agama yang Rasulullah bawa, maka dakwaan itu tidak betul dan tidak benar. Padahal menghadap ke timur dan ke barat tidak dikira sebagai suatu kebaikan, selama mana bukan kerana perintah dan syariat daripada Allah. Persoalan timur, barat, utara, selatan itu hanya soal teknikal. Yang penting buat. Sama juga dalam soal ibadat. Kita tak boleh ubah, tak boleh tambah, tak boleh kurangkan. Buat saja. Apabila diperintahkan buat begitu, buatlah begitu. Bila begitu cara sujudnya, maka begitulah cara sujudnya, begitulah cara rokoknya, begitulah cara salatnya, begitulah cara puasanya. Maka kita buat. Kita buat. Tanpa perlu kita persoal. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan berhubung dengan soal sembelihan binatang korban ni dalam musim haji lah. Biasa kita akan buat ibadah korban. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah daging-daging sembelihan dan darahnya itu yang membawa kamu mencapai keredaan Allah, tetapi at-taqwa, ketakwaan daripada kamu itulah yang membolehkan kamu mencapai keredaan Allah. Soal hak sebenarnya itu hak luar, hak nampak tu ni. Tapi yang dikira sebenarnya merujuk kepada at-taqwa. Kata Ibn Abbas dalam tafsir ayat 37 surah Al-Hajj ini, at-taqwa maksudnya merujuk kepada niat yang ikhlas. Kalau seseorang melakukan ibadat korban, mungkin banyaklah, tidak 2-3 pihak, mungkin 2-3 ekor lembu, tapi dia tidak ada niat yang ikhlas, mungkin dengan maksud untuk sahur kau dia buat korban banyak dan dia boleh agih dan daging korban kepada ramai fakir miskin, maka di sisi Allah Ta'ala tidak ada nilai, tidak mencapai kepada keredaan Allah. Sebab yang dikira adalah niat untuk dia buat. Adapun yang dikatakan kebaikan sebenarnya apa dia, maka disenaraikan di sini. Yang pertamanya, man amana billah. Tanya man amana billah. Dia petik kata-kata daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dia kata yang dimaksudkan albir, kebaikan di sini semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan yang diperintahkan dalam agama maka dikira albir. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, bila Nabi SAW ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Amalan yang paling afdal, paling utama, solat pada waktunya, solat pada awal waktu. Summa ayyu, kemudian apakah seterusnya, iaitu birrul walidaini, berbuat baik kepada dua ibu bapa. Kadang-kadang sistem orang tu dia disebabkan mungkin tersilap langkah ataupun terlepas pandang, dia jaga solat 5 waktu, rajin bersedekah, tapi mengabaikan kebaikan kepada ibu bapa. Mungkin harta banyak, rajin bersedekah dan banyaklah kebajikan dia buat, tapi oleh kerana tak secara kepada orang tua dia, maka suruh orang lain jaga. Mungkin ataupun orang tua atau upah orang lain jaga. Sebaiknya anak sendiri yang kena jaga, itu yang paling baik. Sebab nak balas
jasa bakti bapa ni sangat-sangat tak terbalas. Sangat tak terbalas. Sebab tu Nabi sebut birrul walidain. Dalam kisah Nabi Isa sendiri pun dia beritahu wa barram biwalidati, aku juga diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Tuhan tidak menjadikan aku seorang yang bersifat jabbar, seorang yang bersikap kasar dan buruk pandangannya, tapi aku diperintahkan untuk wa barram biwalidati, berbuat kebaikan, buat baik kepada ibuku. Baik, yang pertama disebut di sini beriman kepada Allah. Ini perkara asas nombor satu dah, sebagaimana dalam rukun iman. Al-iman billah, beriman kepada Allah, yang mana tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia. Perkara yang paling besar sekali seseorang itu percaya, yakin kepada Allah, istiqamah dengan iman. Perkara yang paling penting, kul amantu billah thumma istaqim, katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah dengan iman itu. Itu pesan Nabi dalam hadis. Amantu billah, katakanlah aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah Ta'ala, thumma istaqim, hendaklah kamu istiqamah, yakni tetap pendirian dengan iman itu. Sekalipun mungkin keimanan itu menyebabkan kamu dibunuh. Minggu lepas dah timbul soalnya, kalau seseorang itu dipaksa menjadi kafir, maka dia boleh memilih. Kalau dia sanggup untuk mati dengan sebab pertahankan iman dia, maka itu lebih baik bagi dia. Ataupun dia mengaku luar dia mengaku dia kembali kepada agama jahiliah, lalu dia selamat, tidak dibunuh, tapi hatinya masih tetap dengan keimanannya kepada Allah, sebagaimana berlaku kepada Ammar bin Yasir. Yang kedua ialah membenarkan beriman kepada para malaikat. Yang kedua hari akhirat dulu, lepas man amana billah, beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, beriman kepada hari akhirat. Banyak kita jumpa dalam hadis, dia akan mari dua sekali, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ataupun disebut juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik-baik sahaja ataupun dia diam. Apa Nabi sebut beriman dengan Allah hari akhirat? Disebut dua tu. Dia tak kata beriman dengan Allah dan kitab. Beriman Allah, siapa beriman dengan Allah dan qada qadar, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab keimanan kepada Allah di dunia, dia tidak angkat dunia, tapi dia akan membawa terus apa ke alam akhirat. Jadi kalau seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat, bermakna dia telah beriman kepada dua perkara yang lain, termasuk beriman kepada perkara yang lain. Hari akhirat lain, sebab belum berlaku. Allah Ta'ala tidak dilihat di dunia, tetapi ia wujud, zatnya wujud. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara gaib. Jadi kalau beriman kepada Allah, dia mesti beriman kepada hari akhirat, dan dia mesti jaga lidah-lidah akhlak tadi, hormati jiran, tetamu, berkata yang baik, ataupun mengambil sikap diam sahaja, tidak bercakap yang sia-sia. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Ini ada dalam rukun iman. Sama ada nama malaikat yang kita ketahui berserta dengan tugasnya, atau malaikat secara umum yang tidak diketahui nama-namanya. Malaikat banyak, tidak ada siapa yang tahu jumlah bilangan malaikat secara tepat, tak diketahui sebab malaikat telah banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada siapa yang tahu
tentera Tuhanmu kecuali Dia, yakni Allah. Maksud junud ni malaikat. Malaikat ni terlalu banyak. Beriman kepada kitab. Alkitab merupakan isim jins, nama bagi jenis kitab, merujuk kepada semua jenis kitab, semua yang diturunkan daripada langit kepada para nabi, dan akhir sekali ditutup dengan kitab yang paling mulia, itu Al-Quran. Adapun yang lain-lain kita beriman secara umum. Kitab yang lain-lain, Taurat, Injil, Zabur telah masuk dengan sebab turunnya Quran. Kemudian beriman kepada seluruh nabi-nabi, tadi dah ada disebut. Beriman kepada nabi, maknanya semualah rukun iman. Beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi yang diceritakan dalam Quran dan juga telah diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Ada sebahagian yang kita tahu, ada sebahagian kita tak tahu. Mana kita tahu, maka kita mesti beriman dengannya, dengan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Dia syarat beriman kepada Rasul mesti beriman semua. Mana telah diceritakan itu kena beriman semua. Sebab kalau tolak satu sahaja Rasul, bermakna tolak semua. Kadzabat Thamudul Mursalin, kaum Samud telah mendustakan para Rasul. Sebenarnya kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh. Disebabkan dia tolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam, dia dikira tolak semua Rasul yang lain. Dia kaedah dia gitu. Dia tidak kata ni tolak satu jadi 5, ni tolak satu jadi kosong. Contoh, iaitu contoh. Kalau 5 tolak 1 tinggal 4. Tidak. Dalam 4 beriman kepada Rasul, tolak satu sahaja, mana dikira kafir dengan semuanya. Kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin, kaum Nuh, kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para Rasul. Mereka mendustakan dakwah Nabi Nuh pada zaman mereka. Hak Rasul lain tak muncul lagi, tak tubik lagi. Tapi bila mereka menolak dakwah Nabi Nuh, bermakna mereka telah menolak semua Rasul yang lain. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman para Rasul dengan Allah. Begitu juga orang-orang mukmin. Kullun amana billah, semua mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun daripada Rasul itu. Bahkan mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian kebaikan yang berikutnya adalah dalam bab sedekah ni, wa atal mala ala hubbih, mereka memberikan harta yang mereka cintai. Manusia ni dia ada sifat hubbul mal, kasih kepada harta, cinta kepada harta. Dan boleh ke dia nak bagi kau memang payah. Oh, tak sangat apa namanya payah. Dan boleh dia ni siapa pada peringkat kalau harta sanggup kekeh dia beradik ni. Tak ada dah nilai kesannya, tak ada. Harta paling utama. Padahal saya kalau mati harta tinggal habis, boleh kau lain pula. Manusia sanggup membunuh perasaan kasih sayang sebab lebih mengutamakan ketamakan untuk harta tadi. Boleh sikit itu mempunyai masalah, tapi aku nak banyak. Banyak berapa sanggup. Sebab apa? Sebab terlalu hubbul mal, cintakan harta. Orang yang boleh atasi sifat cinta harta, dia puji harta dia kau orang hebat. Kita baca sejarah para sahabat yang diberi kekayaan. Ramai sahabat-sahabat yang kaya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, di antara orang kaya yang sedekahkan harta dia begitu banyak untuk urusan agama, untuk kerja-kerja dakwah. Ketika penduduk Madinah tercari-cari sumber air yang bersih, tak ada. Madinah bukannya tempat kita, tak ada sungai, tak ada, memang air lah. Adalah satu telaga dekat dengan Masjid Kiblatan, masjid tempat turun perintah untuk tukar arah kiblat tu, dinamakan Bi'ru Ar-Rumah, Telaga Ar-Rumah, yang dimiliki oleh seorang Yahudi.
Jadi kalau penduduk Madinah orang Islam nak air, kena bayar. Kena bayar. Dia buat satu bisnes. Lalu Osman bin Affan, punya beca Yahudi, dia kata aku nak beli. Maka dia telah membeli dengan 12,000 dinar. Bukan sikit, 12,000. Nilai masa itu besar, 12,000 dinar. Tapi mula-mula tu tidak jual sepenuhnya. Dia ada hari-hari. Jadi telaga tu menjadi milik Osman. Hari lain milik Yahudi, maknanya milik secara bersama. Akhirnya Osman bin Affan kata, tak apa, aku nak tambah lagi 8,000, biar cukup 20,000. Barulah menjadi milik dia sepenuhnya. Telaga tu bukan untuk guna dia seorang, dia wakaf. Dia beli telaga daripada Yahudi dengan harga 20,000 total harga seluruh untuk wakaf lil muslimin, bagi kaum muslimin. Kalau kita memiliki saya PT ni, saya PT. Tapi kalau beli untuk kita, tak masalah saya PT tu. Kalau benda hak kita nak, benda hak kita nak juga, tak timbul saya PT. Tapi kalau untuk orang lain, tidak untuk kita, maka kita fikir banyakkan. Artinya mereka sedekahkan harta padahal mereka sangat mencintai dan menyukainya. Sebab tak ada manusia yang tidak sukakan harta. Secara fitrahnya manusia dijadikan sifat sukakan harta. Sukakan harta. Memang gitu. Tak celak mata kena budak-budak kecil, celak mata kena pitih tu apa? Dia pun pitih kan mesti gaya ke mana tu? Boleh royak pula. Hari ni gaya ketiga dia boleh 20 riyal. Dia bertanya saya, boleh berapa? 15. Wah, aku banyak lagi, aku suka dia. 20, 15 tu je. Manusia secara fitrahnya, walaupun budak kecil, dia sukakan kepada harta dan mempunyai pemilikan yang banyak. Maka dia rasa suatu iftikhar, kebanggaan. Ada kebanggaan. Demo ada apa? Dia pun sebut, kau ada tanah kebun boleh tu, rumah sewa boleh ni, banyaklah. Tapi semua tu tak kekal. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah Taala ajar kita, kalau manusia ni ada sifat sukakan harta, iaitu sebab harta dalam bentuk wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah, jumlah harta yang banyak. Sama ada minal zahab wal fiddah, emas ke perak ke, wal khailil musawwamah, kuda yang tangkas pada kuda ni kenderaan. Zaman dulu dia tak ada kereta, guna kuda. Kalau ada 5 ekor kuda ni tak sepuluh ada kereta 4-5 buah. Tapi dulu kata pula kereta kelas-kelas saja. Banding itu wal khailil musawwamah wal an'am, ada binatang ternakan, kambing, lembu, wal hars, ada tanah kebun lagi. Tapi kena ingat, dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu hanyalah kesenangan hidup di dunia, yakni yang bersifat sedikit dan sementara. Di akhirat esok lebih banyak dan lebih kekal. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang jauh lebih baik. Apa dia? Syurga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah, mahukah aku ceritakan kepada kamu dengan perkara yang jauh lebih baik daripada semua itu. Apa dia lebih baik? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannat, untuk orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Benda tak nampak lakon. Allah Ta'ala beri kepada kita harta, kita kasih kepada harta sehingga kita terlupa peluang untuk kita buat harta, buat pahala ada pada harta. Kalau orang kata, wah, apa nak cari harta banyak-banyak? Dunia belakang. Dunia tu kalau tak kena cara, kalau kena cara, harta tu akan jadi saham akhirat. Betul? Kalau kena cara, jadi saham akhirat. Kalau kena cara cari dan cara uruskan. Mungkin faham bagi Kuala Lumpur, mana jumpa dengan ada bekas pelajar Madinah, muda baru masuk umur 30, tapi seorang usahawan yang sangat kuat semangat, dan rasa dah tahap boleh bergelar jutawan, jauh lebih muda pada kita, tapi dengan usaha dia tu dalam bidang perniagaan dah jadi jutawan. Sampai tahap tu, bahkan dia kata dia pernah ditipu oleh setengah yang lain, partner dia menang dalam mahkamah
kena bayar balik ke dia 1.4 juta. Kepala kita balik pergi demo. Dia kata benda dalam mahkamah, tapi pihak tu tak bayar lagi ke dia. Kalau banyak dia kena bayar ganti rugi 1 juta lagi, dia akan dapat 2.4 juta. Kaya demo kata. Orang muda kita sampai umur 30 lagi. Tak apalah, Allah tak nak bagi harta kepada dia. Tapi kalau guna cara baik, maka dia dapat pahala yang besar. Baik. Dan ada satu hadis marfu yang hadis marfu ni hadis yang tu angkat kepada Nabi lah, mana Nabi sendiri yang bersabda atau mengkhabarkan perbuatan baginda dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baginda bersabda, afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahid ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang afdal ialah kamu bersedekah dalam keadaan kamu sahih, sihat. Sahih ni maknanya keadaan sihat. Syahid maknanya keadaan sangat kedekut. Kedekut ni sebab kita rasa nak wikau, kita pun nak guna juga. Kadang-kadang kita fikir kita nak sedekah-sedekah, sedekah situ 100, situ patut kira aku nak guna juga. Tapi oleh kerana kita rasa kita sanggup kecil sikit keperluan kita untuk lebih utamakan yang lain, pahala tu besar. Waktu yang afdal. Yang afdal bersedekah ketika sihat. Maknanya bersedekah ketika sakit, pahala tu dah kurang. Bukan tak ada pahala, kurang dari sikit. Kita bersedekah dalam keadaan kita rasa nak bersedekah, kita fikir tapi juga kita tahu juga rasa keterikatan dengan harta itu sangat kuat. Kita cuba tepaskan untuk juga, maka kita dapat pahala. Dan kita pula bercita-cita untuk kaya dan takut jadi miskin, takut jadi fakir miskin. Pertamanya beri sedekah itu kepada zawil qurba, kaum kerabat. Al-qurba mana orang-orang yang paling dekat dari sudut hubungan kekeluargaan, sanak saudara yang dekat. Sebab apa diutamakan sanak saudara dari segi sedekah ni? Sebab nak jaga silaturahim itulah. Hubungan silaturahim atau hubungan kekeluargaan dengan orang yang ada pertalian dari sudut kekerabatan yang kita panggil wari. Tapi orang Kelantan ni tidak wari pun wari. Siapa dia tu wari? Wari mana? Wari jauh-jauh. Kalau wari jauh-jauh itu tidak wari. Kalau jenis sabit-sabit itu tidak wari. Wari ni ada kaitan dari sudut nasab. Nasab mana keturunan, ataupun kaitan dari sudut musaharah. Musaharah dengan sebab ikatan perkahwinan. Itu siapa dia? Itu pak saudara sabit. Bini dia tu mak saudara apa, tapi suami dia tu pak saudara sabit. Itu bukan wari. Warinya bini dia tu nak mak dah kita. Itu siapa dia? Itu birah apa? Birah tu tidak wari. Sebab hubungan itu berlaku dengan sebab perkahwinan. Itu siapa dia? Tu ipar. Ipar tidak wari. Ada ipar itu tidak wari. Wari dengan sebab nasab. Nasab. Anak cucu, anak saudara, sepupu, dua pupu itu wari. Itu dipanggil al-qurba, zawil qurba, orang yang ada hubungan yang dikira dekat. Baik, diutamakan untuk mereka sebab tadi dah sebab nak jaga silaturahim. Termasuklah sedekah ni dia kalau bagi harta pusaka sekalipun, kalau dah pada masa diagihkan harta pusaka, tiba-tiba ada kaum kerabat tidak sakut dengan harta ni pun mari juga. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Apabila hadir sama semasa pembahagian harta pusaka oleh kaum kerabat, orang-orang miskin, juga anak-anak yatim tinggal tadi, wal yatam, anak yatim, maka rezekikan untuk mereka. Juga tak ada gaya untuk dia tu, 1/2 tak ada. Tapi sebab nak jaga perasaan dia tu, suwi juga farzuquhum minhu, juga sikit ke dia untuk jaga perasaan dia. Kalau kebetulan hari tu dia ada situ, kalau kita tak payah hukum, kita kata buat gapo dia tak kena muna dengan harta. Tapi kalau kebetulan dia ada, juga sikit sebagai tanda sedekah. Dan katakan kepada mereka dengan qaulan ma'rufa,
perintah farzuquhu, bukan perintah wajib, istihbab. Istihbab mana sangat dianjurkan, sangat digalakkan. Sebab kita perlu meraihkan keperluan orang lain, lebih-lebih dari kaum kerabat tu orang susah. Kalau dia orang senang kaya tak apa dah, kalau dia orang susah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi, as-sadaqah 'alal masakin sadaqatun, bersedekah kepada orang miskin dapat satu pahala sedekah. Tapi kalau sedekah kepada zawi ar-rahim, kepada kaum kerabat ataupun kepada ahli keluarga, isnatani, ada dua pahala dapat. Pertama, pahala sedekah itu dan pahala silah, pahala menjaga silaturrahim. Mereka itulah orang-orang yang paling utama dengan kamu untuk kamu berbuat baik atau untuk i'ta'ika, untuk kamu serahkan pemberian itu kepada dia. Kemudian wal yatama, berikan sedekah kepada anak yatim. Anak yatim mana orang yang faqada ataupun mata abuhu duna al-bulugh, seorang yang telah kematian, kehilangan ayah dia ketika dia masih belum baligh. Belum baligh maknanya belum cukup umur lagi dah. Kalau umur tu dah lebih 20 lebih lah, dengar berita ayah dia meninggal, kita persia ke dia, anak yatim lah dia. Berapa dah umur budak tu? Umur 25, bukan anak yatim. Anak yatim tu, kecuali kalau pok dia nama yatim tu lah, kan? Kalau pok dia nama mama yatim, tak tu anak yatim tu. Maksud yatim di sini bukan dari segi nama, dari segi sifat. Sebab tu ada dalam hadis sebut la yutma ba'da hukmi, tidak dikira yatim anak yang telah baligh. Yang telah baligh tidak dikira yatim. Nabi SAW pernah mendapat status yatim sebab ayah dia, alhamdulillah, meninggal ketika Nabi masih kecil. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah dia mendapati engkau ya Muhammad dulu kamu yatiman, anak yatim, fa'awa, lalu Allah Ta'ala beri tempat penjagaan, ada orang jaga kamu, meletup dia jaga dia, lepas tu pos dia jaga dia. Baik. Jadi kalau dah balik tidak dikira yatim. Anak yatim ni kena tengok juga. Anak yatim, kadang-kadang anak yatim ada yang miskin, ada orang kaya. Orang kita ni pun anak yatim, kena wi zakat dia kata. Sebenarnya asnaf zakat tak ada anak yatim. Tak ada. Layak 60 surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara, bahawasanya harta zakat itu untuk fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Lain dua tu. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, amil yang ditugaskan untuk mengutip harta zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya untuk terima Islam. Wa fir riqab, yang kelima, orang yang menjadi hamba dan dia dah berjanji dengan tuan dia, kalau dia boleh bayar sekian-sekian, dia bebas. Yang keenam, wal gharimin, orang yang berhutang, banyak hutang, kita boleh bagi zakat untuk dia selesaikan hutang dia. Wa fisabilillah, fisabilillah, jihad fisabilillah. Yang ke-8, wa ibnis sabil, orang yang bermusafir. Tak ada disebut yatim. Cuma yatim ni masuk kategori kalau dia tu miskin, kalau dia tu fakir. Ada seorang anak yatim tu kaya, orang kaya, mau ayah dia ni orang kaya, tiba-tiba berlaku apa-apa lah, kemalangan jalan raya kau. Budak ni bawa umur 10 tahun, mau ayah dia meninggal, harta tu sudah secara otomatik jadi hak dia. Cuma secara pemilikannya, kalau ikut undang-undang tempat kita, pemilikan harta tu dia tak boleh terus kepada dia, sebab dia kena ada wali dia jaga dia. Sebab dia tak cukup syarat untuk tasarruf, dia tak ada hak untuk tasarruf, hak untuk uruskan harta. Sebab dia tidak dikira ada kematangan. Ada suruh dia account duit tu ada 1.5 juta, hanya pun habis masa 4-5 harinya beli habis, tak ada nyai orang. Jadi kena ada yang menjaga. Jadi kalau ada yatim tu orang kaya, dia tak berhak terima zakat. Bahkan ada yatim yang ada harta yang banyak, dia pula kena bayar zakat. Sebab zakat ni dia tak ada kaitan dengan
dewasa ataupun kanak-kanak. Kanak-kanak yang kaya kerana mewarisi harta orang tua pun kena bayar zakat. Sebab tidak disyaratkan zakat itu balik. Tapi dari segi hakut tasarruf, hak untuk uruskan itu bukan dia lah, wali dia lah. Wali itu mana pemegang amanah lah. Boleh jadi pak saudara dia ke, atau orang-orang yang terdekat yang dipercayai. Baik. Wal masakin, orang miskin. Orang miskin ni orang yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan makan, minumnya, pakaiannya, tempat tinggal, itu miskin. Maka harus diberi sedekah kepadanya. Istilah miskin yang Nabi sebut dalam hadis, laisal miskin bihadzal tawaf alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan. Bukanlah orang miskin tu orang yang berjalan ke sana sini lalu dia mendapat sebutir atau dua butir buah tamar. Dia minta dengan orang pun yang ambil lah sebutir, butir mana boleh lah sikit makan untuk dia. Ataupun wal-lukmatu wal-lukmatani, ataupun dia mendapat sesuatu atau dua suap makanan. Bukan itu yang miskin. Miskin ni alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu faitasaddaqu alayhi. Orang miskin ni orang yang tidak mendapati kekayaan yang mencukupi, keperluan yang mencukupi untuk hidup dia. Duit ada tapi tak cukup, dia dikira miskin. Ada tapi tak mencukupi dengan keperluan dia. Kalau seseorang itu pendapatan dia 3,000, tapi dengan duduk 2-3 beranak, dia kata cukup dah bagi dia, maka dia dikira kaya dengan suasana hidup dia. Ada orang tu dia boleh 10,000, tapi banyak keperluan, anak ramah gini-gini, maka dia dikira miskin. Mungkin kita kata 10,000 tu kaya, 3,000 miskin. Apa ukuran miskin? Kaya atas keperluan ihtiyajatul hayat, keperluan hidup dia. Tapi kalau tengok zaman ni, kita kata dia ni kaya tu, tengok tu sebulan 5,000, kita tak khabar. Pak ni nak ngaji, pak ni nak bayar rehat ni, jadi banyak keperluan yang menyebabkan dia rasa orang Kelantan apa-apa makan pun tengah sama. Apa? Bawa cukup je, bawa cukup. Apatah lagi semua harga barang sudah meningkat naik. Baik. Kemudian Ibn Sabil ni orang yang bermusafir, yang jalan jauh, tiba-tiba putus bekalan di tengah jalan, maka dia layak beri sedekah, khususnya zakat lah. Diberi sedekah untuknya. Wasailin, orang yang meminta ni ada kaitan dengan orang-orang yang berhak diberi kepadanya sedekah tadi. Orang yang meminta-minta sebab mereka dalam kesusahan. Wafir riqab, seorang hamba yang dalam perjanjian dengan tuannya, dipanggil hamba yang mukatab. Mukatab ni yang telah ditulis untuknya perjanjian. Kalau boleh bayar sekian dia bebas. Tapi nak bayar, nak cari pintu mana? Ini berlaku dalam kisah seorang wanita bernama Barirah. Barirah ni, dia mai jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata dia telah berjanji dengan tuan dia, kalau dia boleh bayar 9 dinar, maka dia bebas. Dia kata, wahai Aisyah, tolonglah aku membayar untuk aku. Ada cerita ni. Tapi dia boleh bayar setahun 1 dinar. Ada cari pintu mana? Tiba-tiba tuan dia pun letak syarat. Dia kata boleh, kalau mu nak bebas, Aisyah bayar, tapi hak untuk menguasai kamu masih hak aku. Tapi Aisyah kata, bila aku bayar, aku merdekakan dia, jadi dia tidak hak aku lah, bukan hak tuan dia. Maka tuan pula banyak kerana letak syarat-syarat ini. Akhirnya dia berkata, al-walad liman a'taq. Wadah, kepatuhan hamba tu mesti kepada orang yang memerdekakan dia. Soal syarat-syarat yang mereka letakkan, kalau syarat tu tak ada dalam Quran, maka syarat tu dikira syarat yang batil, syarat yang tidak boleh diguna pakai. Kadang-kadang letak syarat-syarat yang menyusahkan orang lain. Ini adalah bab jual beli, sebab hamba ni dia ada kaitan dengan urusan jual beli. Syahid dari cerita tu ialah kalau kita boleh tolong seorang hamba, tapi sampai sekarang kita ada lah. Kita boleh tolong seorang hamba, binti dia bebas, kita dapat apa? Pahala. Ini termasuk wafir riqab. Mendirikan solat, menunaikan zakat, itu sebenarnya kita tahu rasa tak perlu uraian. Berikut je.
Wal mufuna bi ahdihim, yang menunaikan janji apabila mereka berjanji. Itu janji. Kalau seseorang berjanji, patut jangan mudah berjanji. Kalau tak perlu berjanji, jangan berjanji. Kalau mudah tu dah jadi kewajipan kita, tak perlu janji lah. Kalau seseorang tu ditawarkan satu pekerjaan, okey dah. Dia tahu dah, kerja ni dia kena buat gini-gini. Lalu dia kata, saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik. Tak janji pun kata, orang tugas dengan baik juga. Janji ni sesuatu yang saja tidak wajib, tapi kita rasa kita nak perwajibkan benda tidak wajib sebagai suatu usaha yang lebih sungguh-sungguh. Contoh macam nazar. Nazar tu janji. Kita berjanji dengan Allah. Kita kata kalau dapat sekian-sekian hajat kita, maka kita berjanji. Maksudnya bernazar, nak sembelih lah seekor kambing. Nazar tu janji. Itu dikira janji. Tapi kalau seseorang itu nak buat tanpa dia berjanji, boleh juga. Dia dapat satu hajat dia, satu hajat dia. Sebagai tanda syukur, maka dia pun buat makanlah sebenarnya 2-3 ekor kambing. Orang bertanya bernazar, kata tak bernazar, saja nak buat. Tapi bila dia bernazar, mana dia telah berjanji dengan Allah. Sebab tu hasil hukum nazar ni adalah makruh. Nazar ada bentuk ini untuk kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nak buat kebajikan, kita nazar dulu, itu dikira makruh. Sebab kita dikira kedekut. Sebab nak buat kebajikan tu letak syarat dia ni. Ya Allah, aku janji kalau membuli mudah aku nak barulah. Sepatutnya kita sentiasa terbuka untuk buat kebajikan, dan nanti kehajat kita tercapai. Tapi kalau berjanji tak kira dengan manusia, apatah janji itu dengan Allah. Sebab tu orang munafik, Allah tak sebut dalam surah At-Taubah, mereka berjanji dengan Allah tapi mereka langgar janji itu. Akhirnya Allah Ta'ala letakkan sifat nifak munafik itu lekat, sehinggalah hari mereka bertemu dengan Allah. Apa dia adalah ayat fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah Ta'ala tetapkan sifat kemunafikan itu dalam hati mereka dengan sebab mereka telah mungkiri janji yang mereka janji dengan Allah. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, mereka sendiri yang langgar janji yang mereka janji dengan Allah. Dulu janji berlain, lepas tu buat berlain. Ataupun dengan sebab mereka berdusta. Mereka orang-orang yang bersabar ketika dalam keadaan kesempitan. Al-ba'sa al-bu's, mana dalam keadaan sempit, sabar mengenai payah juga. Tapi kena usaha untuk sabar. Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan kami, curahkan untuk kami kesabaran. Itu doa Bani Israel apabila berdepan dengan kesusahan hidup. Wad-dharra, rasa kepayahan. Dharra ni termasuklah al-marad, sakit. Begitu juga wahin al-ba's, ketika berlaku peperangan. Jadi orang yang ada sifat ni, ulaika alladzina sadaqu, itulah orang-orang yang benar pada keimanan mereka. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ya. Saya tanya kan, kalau kita nazar, ini makruh deh. Maksudnya kalau orang dah bunyi kita, kalau kita orang bagi, kalau kita nak buat kan, kalau kita buat dulu amal baik, contohnya kita menghafal, maksud kita tak baca, yang dalam amalan kita memang dah tak.
Tawassul untuk apa ni? Contohnya seorang dia tak ada amal. Ada anak berarti? Dia buat amalan baik mungkin dia hafal Quran, boleh juzuk. Jadi dia pun ya Allah. Ini amalan dari mana betul dia? Itu tidak bak nazar. Itu dah dapat doa. Bertawassul dengan amalan soleh itu diharuskan kan boleh. Ada hadis. Seseorang yang mungkin dia telah hafal beberapa surah tertentu dan dalam doanya dia kata, Ya Allah tak, Ya Allah ya Tuhanku dengan apa dia surah-surah yang telah aku hafal ini, aku memohon supaya dengan cahaya mata. Sebab itu harus. Ya. Macam kalau dia nazar seperti kami itu, timing dia boleh pakai tak? Jadi nazar dia tu. Tak ada halangan boleh. Cuma lebih afdal untuk disedekahkan sebab dia asal dia cuma perbezaan antara kalau korban kita sedekah dari yang mentah, kalau nazar kita pakai dari bentuk. Setakat yang aku tahu tak ada dalil yang menghalang orang yang buat nazar tu makan, tapi lebih baik dia ikut orang lain kita lebih baik. Ada terdengar ada bagi nazar tu hari kata dia pakai dari benda. Sama ada ta'lil tu haram ke makruh dia mesti ada dalil. Allah alam aku tak pasti itu sebab tak. Sebab biasanya bila kita bernazar kita buat kita dah terus ikut orang itu. Cuma di segi sistem lah kita tempat kita ni segi cara tu bila buat kita buat sendiri. Benda kita tu makan kau tak ada rumah kita. Mungkin orang tempat lain dia buat cara lain, dia tidak buat rumah dia, dia buat tempat lain. Jadi tak timbul soal dia makan. Tidak diketahui dari secara jelas sama ada taklih atau boleh. Tapi kalau orang tidak makanlah saja. Dihukum tu tawakuf selagi benda tu tidak wadih. Dalam kitab Manasah tak dijumpai banyak dasar ada tertimbul. Dasar banyak dah. Tapi pun tak jumpa tu kita pun cari kemarin. Mungkinlah disebut dari sesuatu kitab fiqh sebagai satu ijtihad. Cuma kita merujuk kepada dalil itu sendiri. Sama ada ianya manhiyun anhu atau ma'murun bihi, dilarang untuk berbuat begitu ataupun diperintahkan. Jadi kalau tak diketahui maka kita dikira asalnya tak ada. Hukum darah kita asalnya tak ada. Sebab dia bentuk sedekah juga, darah sedekah juga. Macam daging korban kita sedekah. Tapi orang yang korban tu sendiri boleh makan ke tak? Boleh. Boleh. Kalau tak berikut doa, kalau tak bahagia itu orang lupa bermakan, tak bahagia itu boleh terus. Doa. Ya sebaliknya lebih banyak sedekah kan? Banyak sedekah. Sebab ada satu tahun tu memang Nabi tidak benarkan di luhumul adahi daging sudah korban ini disimpan atas keperluan tahun tu lah. Tapi bukan mana hukum yang bersifat tetap. Sebab ada setengah sahabat tu buat korban banyak dia simpan. Kita kata makan untuk dia. Memang harus boleh. Tak ada halangan tu boleh. Mana satu tahun Nabi tak pernah untuk iddikhar untuk simpan sebab ada keperluan yang tertentu pada masa itu. Sama ada orang susah, orang luar mari, jadi perlu kita tolong dia. Tapi kedua-dua bentuk sama ada nazar dalam bentuk sembelihan tadi dan juga korban. Sebenarnya dia bentuk sedekah. Dalam bentuk sedekah. Cuma tak ada pendekatan tadi. Dalam bentuk pendekatan tadi. Cuma cara kita begitu. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal hamba. Hamba Dulu ada. Hamba tadi ada hamba dia. Kalau hamba ni contohnya kalau hamba tu kaum Hawa dia. Ada ketua dia tu boleh menyetubui dia. boleh. Boleh.
Hamba tu pakai Hamba ni diperolehi melalui peperangan sebab bila Walaupun dia tak kahwin, kan dia tak kahwin lah. ya dia ni hamba, dia bukan dikira isteri hamba. Boleh. Ini boleh. Ibu besok dia pun dia tak boleh. Boleh lah. Boleh dia sebagai sebenarnya aja. Ni hak diperolehi melalui peperangan. Bila orang katakan ada peperangan. Jadi semua orang hak ditawan dalam peperangan itu sama ada lelaki perempuan menjadi hamba kepada tuan dia. Tuan ni maknanya sahabat-sahabat orang bukan. Dia dapat dia boleh hal ni boleh hal ni. Contohnya masa Nabi menawan kota Khaybar. Di antara orang tawanan adalah anak perempuan kepada perkampungan Bani Quraidah di Khaybar, Huyai bin Akhtab. Huyai itu mati dah. Mati, tapi anak perempuan dia, Safiyah binti Huyai, ditawan dan diagihkan dan menjadi milik seorang sahabat, kalau tak silap nama Dihyatul Kalb. Dihyatul Kalb itu seorang sahabat yang dikatakan seorang tampan, handsome, tapi dia tak siap ambil Safiyah. Dia nak pergi kepada Nabi, tapi dia hamba tu dia. Akhirnya Nabi ambil, dimerdekakan dan dikahwini sebagai isteri. Asalnya hamba tu asalnya. Sama juga masa Nabi menawan kota perkampungan Bani Mustalik. Di antara yang ditawan adalah Juwairiyah, seorang hamba wanita Juwairiyah, anak kepada punya ketua kabilah nama Al-Harith. Kemudian Juwairiyah menjadi milik seorang sahabat lain. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, tolonglah aku untuk aku bebaskan diri aku. Nabi kata, tak apalah, aku tolong bayar untuk kamu. Kalau kamu nak, kamu bebas dan aku boleh kahwin dengan kamu. Dia setuju. Dia setuju bila bebas, tidak lagi menjadi hamba. Status dia tidak lagi hamba. Lepas tu Nabi nikah dia. Hak jelas, hak Nabi dengan hamba adalah Maryah Qibtiyah. Bila Raja Muqaykis daripada Mesir menerima kunjungan sahabat, dia beri hadiah kepada Nabi. Di antara hadiah yang diberi adalah seorang hamba wanita bernama Maryah daripada golongan Qibtiyah. Dan Nabi hidup sekali sehingga boleh handal. Itu Ibrahim. Cuma tidak jelas dari sirah, adakah Nabi masa setubuh tu Maryah masih hamba atau dah tukar dia jadi isteri. Tapi nas dalam Quran memang begitulah disebut, walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara sifat orang mukmin, orang yang menjaga kehormatan mereka, anggota kemaluan mereka, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali untuk isteri-isteri mereka dan hamba-hamba sahaya milik mereka, milik tangan kanan mereka. Memiliki hamba lalu setubuh dengannya boleh, tapi makruh, lebih kepada makruh, sebab anak tu akan jadi hamba juga. Kecuali kalau hamba tidak merdeka kan, dia ada hukum khusus pada hamba tu. Kalau dia tak sakar ni, tapi kalau dia tak sakar, kau tak nikah. Hukumnya cuma kita tak tahu lah. Kalau kita pergi secara logik gitulah. Hamba dia tak ada. Dia kira pemiliknya tu melalui bila diserahkan jadi hak dia. Cuma akad nikah ni dia berlaku secara formal atas kaedah hukum syaratnya gitu. Macam Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsh. Tak ada orang akad nikah. Allah Ta'ala sendiri turunkan ayat, zawwajtukaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj 'alaika haraj. Aku nikahkan engkau yang Muhammad dengan dia. Turunnya ayat tu rasmi Zainab jadi isteri Nabi. Tanpa perlu ada majlis akad nikah. Tak ada kata ayah Zainab mari pergi tanya Nabi, aku nikahkan kamu. Tak ada majlis akad nikah. Tu ayat tadi rasmi Nabi jadi suami kepada Zainab. Kita fikir lagi tak, ini begitu, hukum di segi hukum begitu. Khusus untuk Nabi lah. Itu khusus untuk Nabi. Bukan kita tu. Bukan kita lah. Jadi sekarang dia kena merdeka dulu, baru dia tetap hamba tu. Kena merdeka kan dulu. kena merdeka tadi. Baru jadi tak ada status hamba lah. Tak ada saya hamba. Tapi kalau seorang pemilik hamba, tuan tu nak jaga hamba ni sebagai hamba, itu anak dia. Tapi kalau dia setubuh dengan hamba dia tu, dia lebih kepada bersifat makruh. Lebih kepada bersifat makruh. Sebab takut lagi anak dia hamba. Tak ada. Zaman Nabi tak ada. Nabi tak ada.
Itu aja dia. Kecuali bila berlaku peperangan ini antara orang Islam dan orang kafir kalah. Dan hamba ni tak ada hak. Isteri dia ada sekat pakaian. Hamba tak ada hak. Tak ada hak. Kalau orang kata, oh ni 10 orang ni hamba ni, maka dia memiliki hamba yang dia boleh sebab tadi Kita minta tak ada. Kalau kita fikir, apa dia? kita minta ini pasti-pasti. Ada. Muta'ah ni dia ada hak dia. Hamba dia tak ada hak. Dia tak ada hak. Dia tak ada hak. Sebab tu dalam hukum fiqh dalam bab jual beli hamba, kalau kita belajar dalam sunnah bidah, kalau seseorang tu menjual hamba dia tu telah dia setubuhi, mengandung, dia jual, maka orang yang baru beli tu ada setubuh hingga hamba dia ni mengandung. Maka Nabi ada sebut dalam hadis sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, la yasqi ma'ahu wa la ghairi, jangan dia sirami air benihnya ke atas anak orang lain. Mana tak boleh dia setubuh dengan seorang hamba yang mengandung dengan sebab benih. Tua dia hak dulu hamba ni hak tua dia orang lain, orang jatuh, lepas bersama setubuh hamba mengandung, lepas tu dia jual. Maka orang yang baru beli ni tak ada setubuh itu. Itu hadis tu ada membicarakan masalah, sehingga hamba berani. Kalau kata bang manja pula. Maknanya dia boleh agama lain pun tak boleh. Maknanya dia kata dia boleh ada berapa. Asalnya begitu. Asalnya begitu. Tak macam ni tak. Apa aja tak apa. Segan. Dia jauh pula Tapi berbanding lah, sahabat dapat apa tu berbanding dengan usaha jihad dia tu. Sebab dulu kalau sahabat yang bukan apa pun 3 bulan 4 bulan lagi dua tutup. ada ya Ustaz. Sekarang ini perhambaan tak ada dah. Betul. Tapi ayat Quran masih lagi tidak dimaksud. Tidak maksud. Mengapa? Why? Maknanya hukum tu kekal. Bila berlaku peperangan dan orang kafir kalah, mereka ditawan, maka yang ditawan dan laki perempuan jadi hamba. Maka hukum tu bila berlaku peperangan jalan pula. Hukum tu tak masuk, cuma dia terhenti seketika sebab tak ada peperangan. Bila berlaku peperangan dan pihak musuh kalah, mereka ditawan, maka hukum tegak sudah. Allah subhanahu wa ta'ala.